Assalamualaikum dan salam hormat. Saya Faris Daniel dan anda sedang menyaksikan Kerajaan Pantau Kerajaan Baharu. Dan baru-baru ini isu yang dialami golongan pesawah menjadi tumpuan apabila dipercayai wujudnya tindakan setengah pihak yang memonopoli penghasilan beras. Dan tindakan monopoli ataupun kartel melibatkan proses tanaman padi dan juga penghasilan beras ini bukannya satu perkara yang baru ataupun perkara asing kepada golongan pesawah yang mana mereka menjadi penggerak kepada rutin ekonomi sejak era Tanah Melayu lagi. Dan cakap pasal era Tanah Melayu ini, saya ingin menyingkap serba sedikit tentang sejarah ekonomi padi ini, iaitu pada tahun 1971 yang pada ketika itu Perdana Menteri Malaysia kedua Tun Abdul Razak Husin melancarkan Lembaga Padi dan Beras Negara LPN yang mana ia berperanan menguruskan penyelenggaraan bekalan padi dan beras di pasaran serta menjadi badan pemantau ke atas struktur penetapan harga jualan yang berpatutan. Namun, pada tahun 1996, LPN dibubarkan apabila Padi Beras Nasional Berhad ataupun Bernas mengambil alih dan jadi wakil kerajaan dalam pengurusan dan pembayaran subsidi kepada petani. Dan semalam, Pertubuhan Persaudaraan Pesawah Malaysia ataupun Pesawah menuntut kerajaan supaya mewujudkan semula Lembaga Padi dan Beras Negara LPN supaya hak pesawah terhadap pasaran beras tempatan yang lebih adil dapat terlaksana. Maka untuk jam ini, saya ingin bersama dengan pengerusi pesawah sendiri, Muhammad Fuad Yaakob, bagi membincangkan hal dan tindakan yang boleh menjamin keselesaan dan kelegaan buat bilangan besar pesawah yang sekian lama dihimpit kemiskinan. Sebelum kita ingin bincangkan kenapa perlunya LPN ini ditubuhkan semula, saya nak bertanyakan kepada Encik Fuad sendiri. Encik Fuad, bagaimana agaknya boleh kita fahami realiti yang dihadapi oleh golongan pesawah pada ketika ini, Encik Fuad? Baik, terima kasih kepada Wani yang sudi menjemput saya pada petang ini untuk sama-sama kita kongsikan apa yang disebutkan tadi, bahawa kami sebagai pemain industri padi beras negara ni, penanam padi pesawah khususnya, kami sebelum ni Tun Abdul Razak menubuhkan LPN untuk membantu petani dan meningkatkan hasil pendapatan petani dan juga mengorak langkah ke arah pertanian moden dan juga memberi keuntungan kepada pesawah. Pada masa LPN, di era LPN, pada waktu itu potongan agak memuaskan, potongan padi, peratus padi, dan juga pada masa itu untuk mengelakkan padi petani rosak dengan banjir apa semua, sehingga kelang LPN pada waktu itu buka jam sehingga 11 malam untuk petani jual padi pada waktu itu. Setelah berapa tahun LPN wujud, kemudian diswastakan di bawah Bernas. Semasa pensuaan Bernas itu kami diwawakan, diberitahu bahawa peranan Bernas akan mengambil alih, Bernas akan ambil alih peranan LPN. Tetapi setelah berapa tahun Bernas diswastakan, kami merasa amat terkesan dengan keadaan yang berlaku semasa. Pada waktu itu, bila potongan padi pun makin meningkat dan Bernas tidak lagi menjadi pesaing utama untuk membeli padi di sawah-sawah padi di kawasan Jelapang dan luar Jelapang. Jadi maka pihak lain yang bersaing untuk mendapatkan petani padi dengan membuat potongan harga yang rendah. Jadi padi petani akan pergi ke kelang lain lah selain daripada Bernas. Sedangkan Bernas ni diwujudkan oleh LPN dan Bernas ni diswastakan adalah untuk menjaga kepentingan petani. Dari segi itu pun kami dah mula terasa dan pendapatan kami berkurangan. Kami harap pada kali ini pihak kerajaan ataupun kementerian membuat kajian semula, sebab kami hendak LPN ini sebab kami berada dalam dua situasi, semasa LPN dan semasa Bernas. Bila Bernas kami mengalami berbagai masalah dan kita minta Bernas mengubah sikap dan mengambil inisiatif seperti mana perjanjian konsesi dulu untuk menentu suara padi dan meningkatkan hasil pendapatan kami. Setakat itu dulu pendapat saya. Dan Cik Fuad ada menyebut tentang kadar pemotongan, isu kadar pemotongan pemutuan padi yang sekarang ni dikatakan lebih 20%. Mungkin boleh dikongsikan juga Cik Fuad, sejak bila agaknya kadar itu melebihi 20% dan setakat mana sekarang ni dan apa kesannya kepada golongan pesawah sebenarnya? Jadi dia memberi kesan sebab kita pemutuan inilah yang menentukan pendapatan petani meningkat atau kekurangan. Jadi ada beberapa musim dan musim yang lepas saya dikabarkan ada setengah petani padi buat dipotong sehingga 50 kilo. Mungkin padi itu kurang cantik, kurang elok. Jadi pemutuan itu dibuat setinggi rupa. Jadi kalaulah dalam satu tan
Pengutuan dibuat sekarang ni average-nya 20 kilo, makna pada pendapatan petani sebenar 800 kilo saja dengan pengutuan 20%. Jadi kalau pengutuan ni dapat dikurangkan, sedangkan bernas untuk membantu petani, sedangkan dia pemegang AP import yang tunggal. Jadi keuntungan tu dengan pengutuan yang ringan sedikit kepada petani dapat membantu kami sebab AP dipegang oleh bernas secara monopoli. Sebelum ni itulah tujuan untuk membantu kami dengan cara pengutuan yang lebih ringan. Jadi kalau pengutuan ni ringan, bernas tak payah kempen untuk hantar padi ke kilang bernas, dengan sendirinya peladang akan pergi jual ke bernas untuk mendapatkan pengutuan yang rendah. Tapi sekarang ni kita tengok pengutuan makin meningkat dan kos untuk mengeluarkan padi pun makin meningkat, maka petani mungkin satu masa lagi kalau tanpa subsidi, bendang akan ditinggalkanlah kalau tak ada subsidi bantuan daripada kerajaan. Itulah kita harap kerajaan buat kajian serius. Pada hari ini kita harap kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Menteri Pertanian dan juga ahli kabinet untuk buat kajian supaya benda-benda ni dapat diteruskan dan melegakan seperti mana yang saya sebutkan tadi. Encik Fuad, bagaimana Encik Fuad ataupun golongan pesawah melihat dengan penubuhan semula LPN ini dilihat menjadi satu jalan penyelesaian yang terbaik bagi memastikan seperti isu yang disebutkan oleh Encik Fuad tadi berkaitan dengan isu kadar pemotongan yang agak tinggi, dan ini agak menyukarkan golongan pesawah untuk meningkatkan mata pencarian mereka. Bagaimana agaknya dilihat, bagaimana boleh kita fahamkan LPN ini dilihat menjadi satu solusi terbaik berbanding bernas? Bila wujudnya LPN, dia bukan berorientasikan keuntungan. Kalau kita syarikat ni, dia selain memikirkan kebajikan pesawah, dia memikirkan keuntungan. Kalau LPN seperti mana dulu, padi petani ni basah, padi yang teruk, pembetulan tu dapat melegakan petani. Pada waktu itu, bila setelah diswatakan, hal ini tak berlaku. Jadi dengan pemutusan inilah yang seperti mana yang saya sebutkan tadi, dapat meringankan beban pendapatan petani itu dapat ditingkatkan. Kalau potongan sentiasa meningkat, jadi memberi masalah pada petani lah melalui potongan tersebut. Kalau wujud LPN ini adalah merupakan satu lembaga untuk menjaga kematian kebajikan pesawah padi dan seluruh rantai nilai dalam industri padi ini dapat dinikmati oleh pesawah. Contohnya, saya ambil contoh, Lembaga Urusan dan Tabung Haji wujudkan lembaga untuk menjaga kebajikan jemaah-jemaah haji. Begitu juga Lembaga Kemajuan Ikan. Dan ada lagi lembaga yang membantu rakyat kita ni untuk memajukan dalam industri masing-masing. Tapi bila kita dah ada lembaga, tapi kenapa diswastakan? Bila diswastakan, inilah yang kami rasai sehingga sekarang ini. Itu pandangan saya. Jadi Encik Fuad melihat bahawa dengan perubahan LPN ni ia dapat menghapuskan wabak-wabak kartel ni dan juga menyekat monopoli beras selepas ini? Ya. Kita ada agensi yang terbesar. Jadi petani pesawah ni ada agensi seperti Medan Nafas, kita ada MADA, KAIDA, AIDA, PPK dan sebagainya. Inilah patutnya diberi keutamaan supaya rantai nilai dalam keuntungan industri beras ini akan kembali balik kepada petani melalui pemegang saham, ahli-ahli kita di PPK dan di Nafas dan sebagainya. Kalaulah pihak lain sentiasa menguasai dalam industri ini, petani terlepas peluang dalam rantai nilai ini. Sebab itulah semasa LPN dulu banyak yang membantu para petani. Kalau dalam keadaan bernas sekarang ni seperti mana yang diambil tindakan untuk menghapuskan monopoli ini ialah untuk menjaga kepentingan hasil padi dalam negara kita. Dan Encik Fuad melihat kepada peruntukan 10 juta ringgit untuk tahun ini dan juga 50 juta ringgit untuk tahun depan kepada golongan pesawah miskin yang dilakukan. Apa pandangan Encik Fuad tentang inisiatif yang diambil oleh kerajaan ini? Adakah ia sedikit sebanyak benar membantu golongan pesawah? Ya, saya amat setuju dengan tindakan yang diambil. Mana kata kerajaan yang diangkat baru ni, kerajaan Pakatan Harapan ni, mengambil serius dan mengambil perhatian tentang keluh kesah petani selama ini. Itu tindakan awal. Mungkin pada tahun ini 10 juta sebenarnya yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga pada depan 50 juta dapat membantu sedikit meringankan beban petani. Jadi agihan sumbangan yang diberi oleh Perdana ini saya masih tak jelas lagi lah melalui agensi kerajaan ataupun dari segi tuan peladang dan sebagainya. Itu mungkin akan dibuat keputusan oleh pihak kerajaan lah, bagaimana untuk nak mengagihkan
sumbangan yang diberi balik oleh Bernas kepada golongan pesawah ini. Dan bercakap tentang pengagihan tu, bagaimana agaknya untuk kerajaan memastikan untuk ia diselaraskan dengan baik bagi memastikan tiada siapa ataupun tiada golongan pesawah yang terlepas pun untuk mendapatkan manfaat tersebut? Cik Fuad. Jadi kalau kita tengok sekarang ni, kita kebanyakan peladang kita menjadi ahli petualang peladang dan juga ahli petualang peladang di bawah MADA, di bawah KADA, di bawah AIDA dan sebagainya, dan ada juga petualang peladang di bawah PP. Kalaulah kita tengok dengan rekod-rekod yang ada jumlah peladang di PPK ni masing-masing, kita ada rekod mana ketersiran tu tak akan berlaku lah. Sebab keputusan-keputusan kita buat secara keputusan mesyuarat. Siapa yang berhak dapat dan sebagainya. Jadi bantuan-bantuan ni dapat mengurangkan sikitlah keluh kesah dan kelegaan petani. Mungkin dapat bantu dari segi kebajikan bagian yang lain dan sebagainya untuk menampung pendapatan pihak petani ini dari segi kuah racun, baja dan sebagainya. Itu saya harap agihan ni insya-Allah kalau kita duduk bersama dan kita bincang bersama dengan peladang, insya-Allah benda ni kita dapat laksanakan dengan seadilnya dan begitu berintegiti dan beramanah insya-Allah. Baik, banyak lagi sebenarnya yang kita ingin bincangkan, tapi kita ingin berehat sebentar. Selepas ini kita akan bercakap lagi dengan Muhammad Fuad Yaakob, Pengerusi Pertubuhan Persaudaraan Pesawah Malaysia ataupun Pesawah, untuk membincangkan apa agaknya solusi yang terbaik untuk selesaikan isu-isu yang dialami golongan pesawah. Selepas ini kita bincangkan, kita berehat sebentar, kembali selepas ini. Baik, bertemu kembali. Tadi kita dah bercakap tentang peruntukan 10 juta ringgit untuk tahun ini dan juga 50 juta ringgit untuk tahun depan bagi membantu golongan pesawah. Jadi kita ingin bercakap juga jika bersama dengan Encik Muhammad Fuad, jika pesawah menerima peruntukan bantuan itu serta mungkin harga padi dinaikkan sekalipun, tetapi jika kadar pemutuan padi itu masih lagi tinggi melebihi 20%, mungkin ia masih lagi tidak memberikan sebarang manfaat kepada golongan pesawah. Pandangan Cik Fuad? Bagi pandangan saya, kalaulah kerajaan menaikkan harga padi sekalipun dan juga penambahan subsidi, kalau pemutuan meningkat, sebenarnya tak dapat kepada petani. Kalau pemutuannya meningkat, kalau contohnya, kalau harga padi 1,200, sebelum ni hanya 17 kilo. Bila naik 1,250, pemutuan jadi 20 kilo. Jadi pendapatan kami ini dikurangkan melalui potongan tersebut. Dan saya harap bila kerajaan nak buat satu dasar baru untuk subsidi dan sebagainya, kena tengok juga dari segi pemutuan inilah yang menjedutkan kembali keuntungan hasil padi daripada pesawah. Dan subsidi ini kami dalam dalam ruang peluang yang ada ni, dengan kos yang ada sekarang ni, sepatutnya subsidi kena ditambah ataupun harga padi dinaikkan. Sebab kos racun, kos segalanya dah makin meningkat. Racun pun saya rasa naik sehingga 40 sehingga 100% harganya. Jadi kalau tak ada bantuan daripada kerajaan, jadi bagaimana petani nak meneruskan operasi untuk kerja sawah? Sedangkan kerajaan menghendaki rakyat Malaysia ni memakan beras dengan harga yang murah. Jadi adakah kami pesawah ni akan tanggung semuanya segala kos? Jadi bantuan-bantuan kerajaan kami amat perlukan. Jadi kami berterima kasihlah bantuan yang dibagi kerajaan dalam bentuk subsidi dan input dan sebagainya. Tapi dengan keadaan semasa ini, kerajaan perlu buat kajian semula untuk menaikkan subsidi untuk menampung kos yang sentiasa meningkat. Itu pendapat saya lah. Dan yang keduanya dari segi untuk menambahkan pendapatan. Jadi dengan keluasan hektar yang ada di seluruh negara ni agak tak luas, agak sempit. Jadi saya ingin mencadangkan supaya pihak Mardi, Jabatan Pertanian buat R&D baru benih yang satu tangkai boleh mengeluarkan hasil 600 biji ataupun 500 biji. Sekarang ni benih yang ada sekarang ni satu tangkai hanya lebih kurang 200 biji ataupun 180 biji saja. Kalau dapat menambahkan biji-biji dalam satu tangkai ini, biji padi dalam satu tangkai, secara tak langsungnya pendapatan petani meningkat dan keperluan beras negara dapat ditingkatkan. Itu pandangan saya lah untuk membantu pesawah padi. Dan bercakap tentang kos pengoperasian pengeluaran padi yang semakin meningkat dari benih sampailah ke racun,
Kita percaya mungkin itu harganya dikawal. Dan bercakap tentang harga dikawal ni, sebenarnya isu kartel padi ataupun kartel beras ni sebenarnya dah berpuluh-puluh tahun sebenarnya ia berlarutan. Daripada benih, racun sehinggalah kepada sektor pemasaran, semuanya dikawal oleh pihak tertentu. Di mana agaknya permulaan untuk hapuskan golongan kartel ini? Bagaimana ia boleh diselesaikan? Pucuknya di mana? Jadi dari segi kartel ini, bagi saya ialah kalau jenis kita nak bagi subsidi harga padi, kita kena melalui pertubuhan peladang. Kita ada rekod berapa kampit benih padi yang diperlukan oleh peladang masing-masing. Bila kita ada rekod, dengan secara langsungnya subsidi benih padi itu dapat dikawal dan dikurangkan. Kalau sebelum ini diberi kepada NAPAS hanya semusim saja untuk untuk mengawal benih bersubsidi ini. Kemudian ditarik balik oleh pihak kementerian atas alasan apa saya tak dapat maklumat yang jelas. Jadi bila kita sentiasa berhubung dengan PPK ataupun NAPAS dan Peluang Peladang ini, jadi kata-kata ni kita dapat kurangkanlah. Kalau kita nak hapus penuhnya mungkin agak makan masa. Contohnya macam harga racun, harga baja, kerajaan perlu kawal. Bila kerajaan nak kawal dengan alasan bahan-bahan untuk mengeluarkan racun ni dan baja sekarang ni dah meningkat. Saya dipahamkan untuk baja, raw material baja untuk keluarga baja, 1 tan kalau dulu 1,100, sekarang dah hampir 3,000, 4,000 1 tan. Dari segi situ pun dah meningkat. Kita tengok keadaan situasi semasa, dalam kita nak menghadapi perkara ini, saya harap kerajaan kena sentiasa mendapat maklumat daripada pemegang taruh. Kamilah pemain sebenarnya di lokaliti. Bukan lagi kami diarah dan diperintah untuk lakukan ini, tapi hal sebenar tak diambil hirau oleh pihak yang berwajib, maka masalah sebenar tak akan dapat diselesaikan. Masalah kenaikan kos penanaman padi yang terus meningkat. Adakah sudah tiba masanya kerajaan mengkaji semula harga untuk beras ini selepas ini? Bagi saya amat perlu sangatlah. Kalaulah harga padi tak naik, harga beras tak akan meningkat. Sebab bila kenaikan harga beras ni, bila harga padi meningkat, jadi dapat menampungkan kos yang disebutkan tadi. Ini dalam perniagaan memang kita tengok situasi menang-menang, supaya kebajikan dan kehidupan petani didapat turunkan dengan kos yang makin meningkat ni. Memang petani agak merasa perit lah untuk mengusahakan sawah sekarang. Tapi kami teruskan juga walaupun keadaan, kami teruskan suara pendang sebab niat kami alhamdulillah untuk memberi rakyat Malaysia terus menikmati beras tempatan dan sebagainya. Saya nak balik pula kepada kadar pemutuan padi tu. Berapa agaknya kadar yang sepatutnya dipotong selepas ini? Kadar yang sebelum ni yang petani rasa agak munasabah, kami mohon dan minta upah musyawarah dalam pemutuan 15 ke 17 kilo saja. Sebab sebelum ni kita pemutuan dia 17, 15, 16 kilo. Tapi bila harga padi dinaikkan, subsidi ditambah, di masa yang sama pemutuan meningkat. Sebab tu saya kata pendapatan kami hasil subsidi dan harga padi tak ke mana pun. Kami tak dapat nikmati sepenuhnya selagi tak kawal, tak melihat dari segi pemutuan ini. Pemutuan inilah yang menentukan pendapatan kami meningkat dan sebagainya. Itu pendapat saya lah. Dan melihat ke hadapan untuk pembentangan bajet 2023, apa yang boleh dilaksanakan oleh kerajaan sebenarnya? Apa sebenarnya yang boleh ditambah baik berbanding belanjawan ataupun bajet sebelum ini oleh kerajaan terdahulu? Apa yang boleh ditambah baik selepas ini untuk memastikan tiada lagi isu golongan pesawah miskin selepas ini? Bagi saya untuk bajet tahun depan ini, saya mengharapkan bajet untuk pertanian itu janganlah dikurangkan. Contohnya kita tingkatkan infra, pengairan dan sebagainya, jalan ladang mesti disegerakan. Dengan ada infra yang terbaik ini, secara langsungnya meningkatkan pendapatan petani. Sebab kalaulah infra ini dapat dikurangkan, contohnya kita nak cuci talian air, ataupun cuci sungai dan tarik tersier ni, kalau peruntukan kerajaan tarik. Jadi maka berlaku semak samulah dalam sungai. Macam mana pengairan air nak alih dengan baik ke sawah padi. Sebab itu peruntukan ni amat diperlukan oleh pesawah.
kerajaan sentiasa serius membantu petani dengan bantuan-bantuan ini, dan juga selain daripada itu kerajaan boleh membantu kami ini dengan cara memberi penambahan subsidi padi dan sebagainya. Itu kita dapat bincang selanjutnya dengan pihak yang berkaitan, sebenarnya Kementerian Pertanian, apa solusi yang terbaik untuk pesawah padi ini untuk meneruskan keluaran padi dalam negara kita. Dan sebenarnya golongan pesawah ni juga tidak lari daripada kesan daripada bencana banjir dan sebagainya. Kalau kita lihat di media ataupun laporan berita yang kami sampaikan, sebenarnya kerugian yang perlu ditanggung oleh golongan pesawah ni sebenarnya agak tinggi setiap kali tibanya musim banjir dan sebagainya. Apa isu yang boleh diperbaiki ataupun agaknya apa mungkin titik permulaannya yang boleh dipandang oleh kerajaan selepas ini bagi memastikan isu tersebut dapat dibendung ataupun mungkin dapat dikurangkan masalahnya, dan juga berkaitan dengan masalah saliran. Adakah isu itu juga menjadi satu isu besar kepada golongan pesawah? Ya, kalau musim menabur, kita mula menabur benih. Kalau hujan lebat berlaku banjir. Kalau saliran sungai tersumbat, parit tersumbat, maka aliran itu lambat. Maka pertumbuhan padi akan terjejas. Sebab tu saya kata infra ni perlu disegerakan untuk dinaiktarkan untuk petani padi. Sedangkan kita minta dah lama, tak kurang 10 tahun, kita minta infra ni diperbaiki semula. Kalaulah dalam keadaan musim kita nak menuai, berlaku banjir, aliran air keluar tu agak lambat, padi akan rosak. Kalau padi ni tumbang dalam air bendang sawah padi, dia hanya sehari, 1 hari 1 malam saja. Kalau lebih 2-3 hari ataupun seminggu, padi itu tak dapat dituarkan lagi. Sebab aliran ini adalah keperluan yang utama bagi kami petani padi. Dan selain itu bantuan bencana, kerajaan ada bagi sumbangan, kami ucap terima kasih. Kadang-kadang kalau kita dengan sumbangan ini, kadang-kadang kalau kita nak tengok memang tak berbaloi. Tetapi dah itulah kemampuan yang dapat diberikan oleh pihak kerajaan. Kami bersyukur kepada Allah SWT. Dan yang penting sekarang ni kita tengok apa masalah sebenar yang berlaku, yang menyebabkan petani-petani padi terjejas dengan hasil doyan kami ini. Tengoklah dan lihatlah apa yang berlaku sebenarnya. Supaya kita dapat atasi benda tu, kita cari jalan yang terbaik. Sebab tu saya kata, kita sentiasa berbincang dengan pemegang taruh ini, apa keperluan semasa yang pesawah kehendaki untuk keluarkan petani ini daripada kepopong kemiskinan. Itu pandangan saya. Baik, dan pastinya isu ini diharapkan tidak lagi berterusan untuk masa akan datang, dan diharapkan suara ini yang disampaikan oleh Encik Muhammad Fuad sendiri dapat terus dilihat sendiri ataupun dikaji sendiri oleh kerajaan baharu yang dipimpin oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu saya kira antara pandangan ataupun harapan yang disampaikan oleh golongan pesawah yang diwakili oleh Pengerusi Pertubuhan Persaudaraan Pesawah Malaysia Pesawah, iaitu Encik Muhammad Fuad Yaakob, bagi membincangkan apa agaknya solusi untuk menyelesaikan masalah pesawah dan juga untuk memastikan negara kita dapat dijamin dengan bekalan makanan yang secukupnya selepas ini, dan juga harga yang dapat dikawal dengan baik. Saya kira itu sahaja untuk Pantau Kerajaan Baharu pada petang ini. Saya Faris Daniel. Assalamualaikum dan salam hormat.